Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan kepada pensyarah Encik Samsudin bin Abu Bakar. Okey, baiklah. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tugasan 3 iaitu pembentangan kumpulan bagi tajuk penulisan kreatif sastra kanak-kanak kod BMMB 3103. Okey, ini adalah ahli kumpulan kami iaitu pertama Ahmad Ilmazi iaitu saya sendiri, dan yang kedua Enzengi, dan yang ketiga Nur Aziati, dan yang keempat Nurul Ain Syafinah. Okey, ini adalah cerpen yang telah kami pilih iaitu ataupun soalan dia menilai struktur karya dan pemikiran penulis cerpen iaitu cerpen Kuih Bakul Limau Mandarin oleh Muhammad Helmi Ahmad. Kita tengok kepada biodata penulis iaitu Muhammad Helmi Ahmad. Muhammad Helmi Ahmad dia berumur 31 tahun. Beliau dilahirkan di Alustar, Kedah. Antara salah seorang penulis yang aktif di blog dan juga laman sosial. Beliau juga terbabit dalam penulisan puisi, cerpen, rencana dan juga ulasan buku. Okey, seterusnya saya serahkan kepada ahli kumpulan yang lain untuk sinopsis. Seterusnya kita lihat kepada sinopsis Kuih Bakul Limau Mandarin. Okay, sinopsis dia. Lim Meng akan balik pada Tahun Baru Cina. Simpao sangat gembira, namun Lim Pui membantah dengan keras. Lim Pui tidak mengaku bahawa Lim Meng itu merupakan anaknya. Dia berkata Lim Meng merupakan penyebab perniagaannya menjadi lingkup dan menuduh Lim Meng penyebab Ling Fung meninggal dunia. Simpao membantah dengan suara yang kuat yang menyebabkan suaminya terkejut. Kerana egonya yang membabi buta hinggakan Lim Meng terpaksa keluar dari rumah itu. Lim Pui masih tidak mahu mengalah. Lim Meng pernah mengadu kepada ayahnya yang Lim Fung pernah mencuri duit di kedai, tetapi ayahnya tidak percaya akan kata-kata Lim Meng. Lim Pui menipu pembeli dengan menyorokkan barang-barang dan mengeluarkannya kemudian dan menjual pada harga yang mahal. Lim Fung lemas kerana dia lari daripada membayar hutang judi. Lim Meng cuba untuk menyelamatkan Lim Fung, tetapi dia pula yang lemas. Sudin yang berada di tempat tersebut dapat menyelamatkan Lim Meng, namun tidak sempat untuk menyelamatkan Lim Fung. Lim Pui tidak percaya dengan apa yang diceritakan oleh isterinya itu. Kedai Lim Pui telah dibakar oleh orang yang mengejar Lim Fung. Akhirnya Lim Pui percaya dengan apa yang diceritakan itu. Semasa menantikan ketibaan Tahun Baru Cina, Lim Pui telah jatuh sakit dan dia berkata hanya Lim Meng yang dapat mengubatinya. Lim Meng tiba di rumah mereka. Lim Meng terus mahu beredar sebaik saja apabila dia terlihat ayahnya. Lim Pui meminta maaf dengan anaknya. Kemudian mereka membuat persiapan untuk Tahun Baru Cina. Mereka akan menjemput keluarga Sudin untuk datang dan Lim Pui menunggang motosikalnya untuk ke bandar. Seterusnya tema bagi cerpen ini adalah kasih sayang keluarga yang kembali terjalin, iaitu Lim Pui, Simpao dan Lim Meng yang berkumpul semula sebagai sebuah keluarga setelah mereka melupakan konflik yang telah melanda antara mereka. Persoalan bagi cerpen ini pula, terdapat 4 persoalan, iaitu hubungan renggang antara bapa dengan anak, sikap peniaga yang melakukan kesalahan undang-undang, keinsafan seorang bapa akan kesalahannya, dan saling bermaaf-maafan setelah sedar akan kesalahan. Okey, yang pertama iaitu hubungan renggang antara bapa dengan anak, iaitu hubungan antara Lim Meng dan ayahnya Lim Pui yang tidak pernah baik. Dan dialog dia adalah pada halaman 56, iaitu sejak dia lahir semuanya jadi haru biru, iaitu Lim Pui menunjukkan kepada Lim Meng. Okey, untuk persoalan yang kedua, sikap peniaga yang melakukan kesalahan undang-undang, iaitu Lim Pui seorang peniaga yang tamak dan sering menipu untuk mengautkan keuntungan. Pada halaman 59 dalam cerpen ada dialog iaitu padahal kau sorokkan barang-barang itu di dalam stor dekat belakang kedai, tapi pada suatu masa kau keluarkan dan menjualnya dengan harga yang tinggi. Untuk persoalan yang ketiga iaitu keinsafan seorang bapa akan kesalahannya.
Limpoi insaf atas segala kesalahan yang dilakukan dan ini merujuk kepada dialog halaman 61 iaitu maafkan papa yang dikatakan oleh Limpoi. Untuk persoalan yang terakhir, saling bermaaf-maafan setelah sedar akan kesalahan. Limeng memaafkan sikap ayahnya dan tidak lagi mahu menyimpan dendam. Pada halaman 61, Limeng telah berlari-lari anak dan merangkul tumbuh Limpoi dan mereka berdakapan. Seterusnya, kita akan masuk ke watak dan perwatakan. Pertamanya ialah Simpau yang merupakan watak utama bagi cerpen ini. Simpau merupakan isteri kepada Limpoi dan juga merupakan ibu kepada Lim Fong dan Lim Meng. Simpau merupakan seorang yang penyabar. Contohnya, dia bersabar atas keegoan Limpoi iaitu suaminya yang tidak mahu menerima kehadiran Lim Meng selama ini. Seterusnya, Simpau juga merupakan seorang yang berani mengatakan kebenaran. Contohnya, Simpau berani menyatakan kebenaran tentang punca sebenar kematian Lim Fong kepada Limpoi. Simpau juga merupakan seorang yang sensitif dan mudah terasa. Contohnya, Simpau mengalirkan air mata apabila mendengar kata-kata Limpoi yang tidak mahu mengakui Lim Meng sebagai anaknya. Simpau juga seorang yang penyayang. Contohnya, dia amat menyayangi anaknya sebagai seorang ibu. Dia juga merupakan seorang yang bertanggungjawab. Contohnya, Simpau menjaga suaminya yang sakit dengan baik sebagai seorang isteri. Seterusnya ialah watak sampingan bagi cerpen ini. Pertamanya ialah Limpoi. Limpoi merupakan suami kepada Simpau dan juga merupakan ayah kepada Lim Fong dan Lim Meng. Limpoi ialah seorang peniaga yang tamak. Contohnya, dia mengaut keuntungan dengan menyorok tanjur gulai yang kemudiannya dijual pada harga yang mahal. Dia juga seorang yang suka berdendam. Contohnya, Limpoi mendendami Lim Meng, anaknya, yang dianggap sebagai pembawa malang dan pembunuh Lim Fong. Limpoi juga seorang yang bersikap ego. Contohnya, Limpoi bersikap ego dan tidak ingin menerima hakikat. Keegoan dirinya juga telah menyebabkan dia diri sendiri tidak mengakui Lim Meng sebagai anaknya dan menolak segala kesalahan kepadanya. Limpoi juga seorang yang pemarah. Misalnya, Limpoi asyik marah dengan kenyataan yang diberikan oleh isterinya. Dia juga seorang yang bersikap terburu-buru. Misalnya, dia merotan Lim Meng yang mengadu tentang Lim Fong yang mencuri wang di kedai tanpa mengambil tahu kegiatan berjudi anaknya. Dia juga seorang yang insaf akan kesalahan dirinya. Misalnya, selepas bertengkar dengan Simpau, Limpoi menyedari kesalahannya, lalu insaf dan meminta maaf. Limpoi juga seorang yang pilih kasih. Contohnya, dia lebih menyayangi anak lelakinya Lim Fong daripada anak perempuannya Lim Meng. Seterusnya ialah watak sampingan Lim Meng. Lim Meng merupakan anak perempuan kepada Limpoi dan Simpau. Dia juga merupakan anak bongsu dalam dua adik-beradik keluarganya. Lim Meng seorang yang amat berani. Contohnya, dia cuba menyelamatkan Lim Fong iaitu abangnya daripada lemas, sebaliknya dia sendiri pula yang hampir lemas. Dia juga seorang yang suka mengalah. Contohnya, Lim Meng mengalah dengan keluar dari rumah apabila Limpoi iaitu ayahnya mengugut hendak melaporkan bahawa Lim Meng ialah pembunuh Lim Fong. Dia juga seorang yang pemaaf. Contohnya, Lim Meng telah memaafkan bapaknya yang pernah berlaku kejam kepadanya. Dia juga seorang yang amat merindui ibu bapanya. Kemudian ialah watak sampingan Lim Fong. Lim Fong merupakan anak lelaki kepada Limpoi dan Simpau. Lim Fong juga merupakan anak sulung dalam dua adik-beradik keluarganya. Sebagai penjelasannya, Lim Fong seorang kaki judi yang curi wang perniagaan ayahnya. Dia tidak pandai berenang dan akhirnya lemas dalam sungai. Okey, baiklah. Seterusnya kita pergi kepada bahagian plot. Okey. Dalam plot ni terdapat dua cabang utama iaitu binaan plot dan juga teknik plot. Okey, kita pergi dulu kepada binaan plot dalam cerpen ini.
Okay. Binaan plot terdapat empat fasa dalam binaan plot, iaitu pertama kita akan pergi kepada permulaan, dan yang kedua pergi kepada perkembangan, yang ketiga climax, dan yang terakhir ialah peleraian. Okay, kita tengok dulu dekat permulaan. Okey, Simpau menerima panggilan telefon daripada Ling Meng yang mahu pulang beraya. Berita kepulangan Ling Meng tidak disenangi oleh Lim Poi. Lim Poi tidak mengakui Ling Meng sebagai anaknya. Okey, ini adalah permulaan dalam cerpen ini. Okey, bagi perkembangan pula, Lim Poi menyalahkan Lim Meng atas nasib malang yang menimpa keluarganya. Sikap Lim Poi diselar oleh Simpau yang sudah hilang sabar. Pertengkaran antara mereka berlaku. Simpau menceritakan keadaan sebenar kepada Lim Poi. Lim Poi pun menyedari kesalahannya lalu memohon maaf kepada Lim Meng. Okey, ini adalah perkembangan dalam cerpen ini. Okey, yang ketiga, climax. Okey, Lim Meng pulang ke rumah dan disambut oleh Simpau dengan pelukan. Namun, dia masih ragu-ragu akan penerimaan bapanya. Okey, yang terakhir iaitu peleraian. Lim Poi meminta maaf kepada Lim Meng yang masih menyimpan dendam. Akhirnya, Lim Meng tidak mahu mendendami bapanya lalu memeluk bapanya. Kemudian, mereka membuat persiapan perayaan dengan penuh kegembiraan. Okey, itu adalah 4 binaan plot yang dapat saya huraikan dalam cerpen ini. Seterusnya, okey, kita pergi kepada cabang kedua dalam bahagian plot, iaitu teknik plot. Okey, terdapat 5 teknik plot yang dapat saya cungkilkan atau dapat saya huraikan dalam cerpen ini, iaitu pemberian, imbas kembali, monolog dalaman, suspense dan juga dialog. Okey, tengok dulu kepada pemberian. Okey, contoh pemberian. Simpau seakan-akan terkunci mulutnya. Air matanya sudah tiada nilai lagi bagi Lim Poi. Sedikitpun air mata itu tidak dapat menyejukkan hati Lim Poi. Okey, teknik imbas kembali pula. Kebetulan pada hari itu, Lim Meng yang baru balik dari sekolah nampak Lim Fong terkapai-kapai. Kerana lemas, Lim Meng cuba turun untuk menolong. Contoh bagi monolog dalaman. Tak mungkin Lim Fong berjudi. Tak mungkin. Batinnya menjerit. Ini adalah contoh monolog dalaman. Bagi suspense pula, buktinya, pintu rumah diketuk. Simpau berada di dapur yang ketika itu sedang menyiapkan sup untuk Lim Poi. Simpau lekas-lekas ke hadapan untuk melihat siapa yang datang. Dia membuka pintu. Itulah contoh bagi suspense. Bagi bukti dialog dalam cerpen ni, Mama ada kuih bakul. Itu adalah contoh bukti. Okey, seterusnya saya serahkan kepada ahli kumpulan saya yang seterusnya. Seterusnya, kita akan masuk ke latar tempat. Dalam cerpen ini, terdapat beberapa latar tempat. Pertamanya ialah di sebuah rumah. Contohnya dalam cerpen ini yang halaman ke-56, terdapat ayat seperti, "Aku tak benarkan dia menjejakkan kaki di rumah ini lagi." Lim Poi keras membantah. Dalam ayat ini dapat dilihat bahawa terdapat perkataan rumah yang wujud. Bagi halaman ke-57 pula, terdapat rangkap seperti, Lim Poi yang terlalu mengikut perasaan egonya membabi buta hinggakan Lim Meng terpaksa keluar dari rumah. Kalau Lim Meng tak keluar dari rumah itu, Lim Poi akan membuat laporan polis dan mengatakan bahawa pembunuh Lim Fong ada di rumahnya. Dalam rangkap ini, terdapat istilah seperti keluar dari rumah, tak keluar dari rumah itu, dan rumahnya. Dan kesemuaan ini telah menunjukkan latar belakang, iaitu latar tempat rumah. Latar tempat yang kedua ialah di jendela rumah. Contohnya dalam cerpen ini yang halaman ke-59, terdapat ayat seperti, dia mula bangun dari kerusi malas dan menuju ke arah jendela nako yang terbuka luas. Dalam ayat ini dapat dilihat terdapat perkataan ataupun istilah jendela nako yang wujud. Latar tempat yang ketiga ialah di dapur. Contohnya di halaman yang ke-61,
pintu rumah diketuk. Simpau berada di dapur yang ketika itu sedang menyiapkan sup untuk Limpoi. Dan dalam ayat ini dapat dilihat terdapat perkataan ataupun istilah berada di dapur. Seterusnya ialah store di belakang kedai. Contohnya dalam halaman ke-59 bagi cerpen ini, apabila orang kampung datang nak beli, kau cakap gula dah habis. Padahal kau sorokkan barang-barang itu di dalam store dekat belakang kedai api pada suatu masa pula. Dan dalam rangkap ini ataupun dalam ayat-ayat ini dapat dilihat terdapat perkataan store dekat belakang kedai wujud. Jadi dapat dilihat bahawa terdapat latar tempat store. Dan seterusnya ialah kedai. Dan dapat dilihat bahawa dalam cerpen ini halaman yang ke-57, aku tak sanggup lagi kehilangan anak. Kau ingat masa Lim Meng mengadu bahawa dia nampak Lim Fong mencuri duit di kedai, tapi kau cakap dia bohong. Dalam ayat-ayat ini dapat dilihat bahawa istilah mencuri duit di kedai dan dapat dilihat wujudnya perkataan kedai. Dan seterusnya ialah halaman ke-60. Kau tak pernah terfikirkah bagaimana kedai kau boleh terbakar? Ada orang nampak orang yang mengejar Lim Fong, itulah yang membakar kedai kau. Lim Fong lari daripada membayar hutang. Jadi cara mereka nak membalas dendam, mereka bakar kedai kau. Dan dalam rangka ini dapat dilihat terdapat bagaimana kedai membakar kedai kau, bakar kedai kau. Terdapat wujudnya perkataan-perkataan kedai, jadi dapat dilihat terdapat latar tempat kedai dalam cerpen ini. Seterusnya, kita akan masuk pula ke latar masa bagi cerpen ini. Latar masa yang pertama bagi cerpen ini ialah beberapa hari sebelum Tahun Baharu Cina. Latar masa ini dapat dilihat dalam halaman ke-55 cerpen ini. Contoh ayatnya, Lim Meng cakap dia nak balik pada Tahun Baharu ini. Dalam halaman ke-60 cerpen ini dapat dilihat juga terdapat ayat seperti, beberapa hari lagi Tahun Baharu Cina akan tiba. Kebanyakan jiran mereka sudah membuat persiapan untuk perayaan yang disambut setahun sekali itu. Dan dapat kita tahulah terdapat latar masa beberapa hari sebelum Tahun Baru Cina wujud dalam cerpen ini. Seterusnya ialah latar masa waktu malam. Contohnya dalam halaman ke-59 cerpen ini terdapat ayat seperti, dia mula bangun dari kerusi malas dan menuju ke arah jendela nako yang terbuka luas. Malam itu tenang, cahaya bulan samar di langit. Dapat dilihat bahawa terdapat ayat malam itu tenang. Dan terdapat juga wujudnya cahaya bulan. Jadi dapat dilihat dalam ayat-ayat ini telah menunjukkan bahawa latar masa waktu malam adalah wujud dalam cerpen ini. Seterusnya ialah berkaitan latar masa sehari sebelum Tahun Baharu Cina. Contohnya dalam halaman ke-62 bagi cerpen ini terdapat ayat, esok dah nak raya, kita buat sama-samalah. Dalam ayat-ayat ini dapat dilihat bahawa terdapat maksudnya yang hendak menunjukkan bahawa esok merupakan hari Tahun Baharu Cina. Seterusnya kita masuk pada latar masyarakat dalam cerpen ini. Latar masyarakat yang pertama iaitu masyarakat yang berdendam. Limpoi telah berdendam terhadap Lim Meng yang menurutnya ialah pembunuh Lim Fong, anak lelakinya. Dalam halaman 55 terdapat dialog, dia bukan anak aku. Limpoi masih berada dalam kandang kemarahan. Latar masyarakat yang kedua, masyarakat yang menegakkan kebenaran. Dalam halaman 57 terdapat dialog, sedarlah Limpoi, semuanya berlaku kerana kesalahan aku. Aku tak nak Lim Meng menjadi mangsa seterusnya. Simpau telah menasihati suaminya, Limpoi, supaya jangan menyalahkan anak perempuan mereka atas kematian anak lelaki mereka. Latar masyarakat yang terakhir iaitu masyarakat yang pemaaf.
Dalam halaman 61, Lee Meng telah berlari-lari anak dan merangkul tubuh Lim Pui. Berdasarkan ayat tersebut, Lim Pui telah dapat dilihat Lim Pui telah menginsafi kesalahannya yang bersangka buruk terhadap Lee Meng. Seterusnya ialah gaya bahasa yang terdapat dalam cerpen Kuih Bakul Limau Mandarin. Gaya bahasa yang pertama ialah simili. Simili merupakan perbandingan yang menggunakan perkataan umpama seperti bagai, bak dan sebagainya. Dalam halaman 55 dalam cerpen ini, terdapat dialog iaitu sebaliknya kata-katanya itu ibarat racun yang disembur pada ladang bunga-bunga yang baru sahaja berputik dalam hati Sing Pao. Perkataan ibarat dalam ayat ini merupakan simili. Seterusnya ialah singkop. Singkop merupakan singkatan sesuatu perkataan. Aku tak benarkan dia menjejakkan kaki di rumah ini lagi. Lim Pui keras membantah. Petikan daripada halaman 55. Perkataan tak merupakan singkop iaitu singkatan bagi perkataan tidak. Seterusnya ialah metafora. Metafora merupakan perbandingan bersifat konkret dan bersifat abstrak. Dia bukan anak aku. Lim Pui masih berada dalam kandang kemarahan. Kandang kemarahan merupakan gaya bahasa metafora. Seterusnya ialah personifikasi, yang merupakan pemberian sifat manusia kepada benda tidak bernyawa. Berbola matanya sedikit pun tidak menangkap wajah Sing Pao yang sedang bercakap dengannya. Halaman 55. Menangkap wajah merupakan personifikasi yang terdapat dalam cerpen ini, iaitu sifat manusia terhadap benda yang tidak bernyawa. Seterusnya ialah repetisi, yang merupakan pengulangan kata pada baris yang sama. Kau ingat masa Ling Meng mengadu bahawa dia nampak Ling Fong mencuri duit di kedai, tapi kau cakap dia bohong. Kau tak percaya pada dia, lalu kau rotan dia sampai berbirat-birat. Penggunaan kau di sini dapat dilihat terdapat pengulangan iaitu sebanyak 2 kali. Seterusnya ialah hyperbola, yang merupakan kiasan yang berlebih-lebihan. Lim Pui seolah-olah menelan sebutir-sebutir kata yang dimuntahkan dari mulut Sing Pao. Frasa menelan sebutir-sebutir kata yang dimuntahkan dari mulut tersebut merupakan lontaran atau pertuturan yang dituturkan oleh Sing Pao. Tetapi digunakan ayat yang lebih indah dan berkias, iaitu menelan sebutir-sebutir kata yang dimuntahkan dari mulut. Seterusnya peribahasa, yang merupakan terdiri daripada simpulan bahasa, pepatah, bidalan dan perumpamaan. Kau memang tak berhati perut, kerana itulah perniagaan kau lingkup. Di sini terdapat penggunaan peribahasa iaitu hati perut. Seterusnya ialah diksi. Diksi merupakan pemilihan perkataan yang tepat. Ling Meng menahan sebak di dadanya. Air matanya mula membanjiri pipinya. Ling Meng berlari-lari anak dan merangkul tubuh Lim Pui. Mereka berdakapan. Setelah sekian lama, itulah kali pertama Sing Pao melihat air mata Lim Pui jatuh kerana Ling Meng. Di sini terdapat penggunaan diksi iaitu membanjiri pipinya, merangkul tubuh dan air mata Lim Pui jatuh. Seterusnya ialah nilai. Nilai yang terdapat dalam Kuih Bakul Limau Mandarin ialah keberanian, kasih sayang, keinsafan dan kemaafan. Nilai kasih sayang. Kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Buktinya, aku tak nak Ling Meng menjadi mangsa seterusnya, kata Sing Pao yang terdapat dalam halaman 57. Seterusnya ialah nilai keberanian. Keberanian seorang ibu untuk menyatakan kebenaran demi melindungi anak-anaknya. Ling Fong meninggal dunia juga bukan sebab Ling Meng. Ling Fong meninggal dunia kerana dia lemas. Seterusnya terdapat nilai kemaafan. Ling Meng memaafkan sikap ayahnya yang tidak lagi mahu berdendam, di mana Ling Meng berlari-lari anak dan merangkul tubuh Lim Pui, walaupun telah dimarah oleh Lim Pui sebelum ini. Seterusnya, nilai keinsafan.
Lim Poi menginsafi perbuatan dia terhadap anaknya. Buktinya, Lim Poi berkata maafkan papa kepada anaknya Ling Meng. Seterusnya ialah pengajaran. Pengajaran yang terdapat dalam cerpen Kuih Bakul Limau Mandarin ialah yang pertama, kita mestilah berani menegakkan keberanian. Yang kedua, kita mestilah memberi kemaafan kepada orang lain. Ketiga, kita mestilah insaf akan kesalahan yang dilakukan. Keempat, kita mestilah menyayangi ahli keluarga kita yang lain. Seterusnya ialah pemikiran penulis. Pemikiran yang terdapat dalam cerpen ini ialah ideologi negara, sistem kekeluargaan, keagamaan dan kebudayaan. Yang pertama iaitu sistem kekeluargaan. Dalam cerpen ini, pemikiran penulis tentang kekeluargaan dapat ditunjukkan dengan kasih sayang seorang ibu terhadap suami dan anaknya. Simpau bersikap lemah lembut dan selalu mengikuti dan menjaga suaminya Lim Poi. Simpau juga sanggup menyatakan kebenaran dan kesalahan suaminya untuk membantu anaknya. Sedarlah Lim Poi, semuanya berlaku kerana kesalahan kau. Aku tak nak Ling Meng menjadi mangsa seterusnya. Apabila Simpau mengetahui anaknya, Ling Meng akan balik rumah pada tahun baru Cina ini, Simpau sangat gembira. Kekeluargaan juga dilihat melalui kasih sayang dan tanggungjawab antara keluarga, iaitu Ling Meng dan Lim Fong. Ling Meng yang baru balik dari sekolah nampak Ling Fong terkapai-kapai kerana lemas. Ling Meng cuba turun untuk menolong. Tindakan Ling Meng sanggup membahayakan diri untuk menyelamatkan Ling Fong walaupun gagal dan telah menyebabkan kesalahfahaman daripada bapanya. Okeylah, baiklah, kita tengok kepada pemikiran penulis iaitu dari sektor ideologi negara. Keadaan ideologi sesebuah negara mempengaruhi hasil karya sastra. Kalau kita lihat di Malaysia, terdapat 3 bangsa iaitu Melayu, Cina dan India. Oleh sebab itu, pengarang terdorong untuk menggunakan unsur tersebut dalam menekankan hubungan antara kaum di Malaysia. Walaupun pengarang merupakan seseorang yang berbangsa Melayu, namun beliau mampu menghasilkan sebuah cerpen yang menerangkan tentang perayaan Tahun Baru Cina yang diraikan oleh keluarga Lim Poi, Simpau dan juga Lim Meng. Kita tengok pula kepada pemikiran penulis dari sudut kebudayaan. Budaya kaum Cina telah ditunjukkan dan diutamakan dalam cerpen. Hari perayaan tradisional seperti Tahun Baru Cina telah menjadi masa yang utama dalam perjalanan cerita, iaitu semua ahli keluarga akan balik kampung untuk meraihkan bersama-sama. Sebagai contoh, Lim Meng memberitahu ibunya bahawa dia akan balik ke rumah untuk meraihkan Tahun Baru Cina. Terdapat juga budaya Cina dalam makanan iaitu kuih bakul yang merupakan makanan tradisional orang Cina yang telah disediakan oleh Simpau seperti yang ditulis dalam cerpen. Mama ada buat kuih bakul? Tanya anak Simpau. Selain itu, budaya kaum Cina dahulu juga ditunjukkan dalam cerpen iaitu kedudukan lelaki yang lebih tinggi daripada wanita ataupun perempuan. Contohnya, Simpau amat menghormati dan menjaga suaminya dengan teliti dan lemah lembut seperti menyediakan sup kepada Lim Poi walaupun suaminya tamak dan mengutamakan anak lelaki sahaja. Seterusnya kita lihat pemikiran penulis dari sudut keagamaan. Pemikiran kerohanian melalui aspek keagamaan boleh dilihat menerusi hubungan manusia dengan manusia yang lain. Pengarang menggunakan unsur ini dalam menghasilkan cerpen ini. Sebagai contoh, Lim Poi merasakan anak perempuannya, Lim Meng itu tidak membawa ong iaitu kekayaan kepada keluarganya. Manakala Lim Poi lebih menyayangi Lim Fong kerana beranggapan anak lelaki lebih membawa ong kepada keluarganya. Contohnya, sejak dia lahir, semuanya jadi haru biru, marah Lim Poi terhadap anak perempuannya. Lim Poi juga tidak mempercayai bahawa anak lelakinya itu akan berjudi dan mencuri duitnya tetapi menganggap ini adalah sebab segala kemalangan ke atas kesalahan Lim Meng. Sebagai contohnya, Lim Poi tidak mengakui bahawa Lim Meng
sebagai anaknya dan tidak membenarkannya masuk ke rumah kerana dia menganggap Lim Meng yang menyebabkan kematian anak lelakinya, iaitu Lim Fong. Okey, rumusan. Sebagai kesimpulannya, penghasilan tugasan berkumpulan ini telah mengajar kami mengenal dan memahami struktur karya yang dihasilkan serta pemikiran penulis yang cuba disampaikan pada karya yang dibina. Okey, saya rasa itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.